Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdulillah, segala puji bagi Allah. Hanya pada Dia kita memuji dan meminta pertolongan, dan hanya pada Dia kita diampunkan dosa-dosa yang telah dilakukan. Dan barang siapa yang Allah salah pandu, tiada siapa dapat menyesatkan dia, dan barang siapa yang Allah sesatkan, tiada siapa dapat bantunya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. So yang ni kali ketiga sebenarnya kita jumpa. So kali pertama tu saya berjumpa. betul tak? Kali pertama tu saya ingat live, kali ketiga jumpa ya. betul. Kali pertama tu saya ingat kita pernah discuss pasal apa ni, kita kena terangkan dekat orang ramai ni mengenai masalah-masalah logik atau masalah-masalah bahasa rasional tu sendiri dekat orang awam. So kali ni alhamdulillah kita dah berjaya untuk bawa satu wacana baru. Kita bawa wacana akal dan wahyu. Wacana yang kadang orang kata adalah pernah saya dengar orang kata Ustaz Salman ni tak lemah dalam mantik ataupun kalam, ilmu kalam. So itu antara yang saya dengar lah. Dan satu persamaan kadang orang selalu tuduh saya Ustaz. Orang selalu cakap, oh Fadil, kau ni tamiyin lah. Ataupun Ustaz Salman pun kadang tamiyin. Itu benda yang tipikal saya selalu dengar. Ya. So boleh kita mulakan dengan soalan Ustaz? Soalan pertama silakan. Kita mula terus insyaAllah. Okay. Soalan pertamanya, benarkah ada percanggahan sebenar antara akal dan wahyu? Atau hanya superficial? Maksudnya kelihatan macam ada percanggahan yang berpunca pada kesalahan akal manusia. Dan nak minta juga Ustaz, soalan ni dia kena mengena dengan dalam debat Ustaz itu, ada orang kata Imam Ibn Taymiyah ni dan Imam Ar-Razi sama dalam kaedah dia, mendahulukan soalan macam meletakkan akal, KTI dengan zanni itu sama. Boleh tak minta Ustaz jelaskan poin ni? Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Jadi terima kasih Fadil di atas sesi yang kedua, kali kedua kita berbincang, dan juga terima kasih di atas soalan tadi. Soalan ni menarik sebenarnya untuk dikaji. Soalan ni sebenarnya soalan yang paling besar dalam menentukan cara kita berinteraksi dengan dalil. Apakah ada percanggahan di antara akal dan juga nakal? Dan Ibn Taymiyah telah menulis satu buku khas, buku dia 4 jilid, Dar'ut Ta'arudil Aqli wan Naqal, memecahkan percanggahan yang ada di antara akal dan juga nakal. Jadi satu buku yang memang untuk membahaskan tajuk ini sahajalah. Buku yang sangat mendalam perbahasannya, merangkumi sudut bahasa, sudut akidah dan sebagainya. Jadi berbalik kepada soalan, apakah ada, buku tu dan saya pun ada kat belakang tu kalau perasan. Ada 3 jilid kat situ. Jilid pertama saya tengah baca semula dekat bawah. Baik. Apakah ada percanggahan di antara akal dan juga wahyu? Jadi kalau kita perasan, ini kaedah, kalau kita berbalik terus kepada soalan, Al-Imam Ar-Razi rahimahullah telah membawakan satu kaedah bagaimana untuk berinteraksi apabila kita melihat ada percanggahan di antara zahir nusus ataupun yang zahir yang difahami daripada nas dan juga akal. Kalau ada percanggahan, nantilah depan-depan kita boleh bincang tentang makna zahir dan sebagainya, nanti kita kemudian. Cuma di sini kita nak tekankan, apabila kita lihat kalau ada percanggahan, apakah pilihan yang dibuat oleh Imam Ar-Razi? Pertama sekali, sebab kenapa penting untuk menilai pandangan Ar-Razi? Sebab Ibn Taymiyah menulis buku sebenarnya Dar'ut Ta'arud. Perbincangan utama Ibn Taymiyah adalah untuk membawa idea yang berbeza ataupun mengkritik Ar-Razi dalam bab ini. Baik, apa kata Ar-Razi? Ar-Razi kata, apabila melihat percanggahan di antara akal dan juga nakal, kita tak boleh menerima kedua-duanya. Itu kaedah. Ini qanun kulli yang Ar-Razi sebut. Sebab kalau terima dua-dua, maka kontradiklah dia di antara akal dan juga dalil. Dia akan kontradik. Dan perkara yang kedua disebutkan oleh Ar-Razi adalah kita juga tidak boleh menerima dalil untuk menolak akal. Kenapa tak boleh terima dalil untuk menolak akal? Sebab akal adalah asas bagi menerima dalil itu sendiri. Ini pandangan Ar-Razi. Jadi akal tak boleh ditolak. Kalau kita menolak akal, kita mendahulukan dalil, artinya kita telah menolak asas itu sendiri. Jadi ini kaedah kedua. Dan yang ketiga kata Ar-Razi, maka kerana itu, apabila melihat berlakunya percanggahan di antara akal dan juga dalil-dalil syarak yang bersifat nakal, yang datang, yang disampaikan daripada Al-Quran dan juga Sunnah, kata Ar-Razi, kaedah yang paling tepat di sini adalah dengan mendahulukan akal. Mesti mendahulukan akal. Jadi apabila mendahulukan akal, ini disebut dalam banyak tempat, dan dalam tafsir Mafatihul Ghaib pun Ar-Razi sebut juga. Apabila didahulukan akal, apa nak buat dengan dalil nakal? Ini soalan yang kedua. Dalil yang bercanggah dengan akal tadi nak buat macam mana?
Ar-Razi menyebutkan dalil ini ada dua pilihan, sama ada tu'awwal atau tufawwad. Dalil-dalil ini sama ada dia ditakwil, maksudnya ditakwil artinya maksudnya di-bend ataupun di alter maksudnya ataupun diubah sedikit pemahamannya agar selari dengan akal, ataupun dalil ini pilihan yang kedua kata Ar-Razi, ataupun dalil ini hendaklah ditafwid. Tafwid artinya dalam konteks ni artinya tajhil, dianggap kita tak faham. So itu permulaan idea Ar-Razi. Jadi apa kata Ibn Taymiyah dalam bab ini? Ibn Taymiyah menyebutkan bahawa pengkelasan Ibn Taymiyah dalam bab ini. Ibn Taymiyah kata, kalau kita menilai dalil-dalil yang qat'i ini qat'iyatu thubut dan qat'iyatu dilalah. Dalilnya memang datang dengan jalan yang qat'iyatu thubut, qat'i, tak boleh bantah authenticity of dalil itu dan juga tak boleh bantah maksud yang disampaikan oleh dalil itu. Kata Ibn Taymiyah, tidak ada percanggahan di antara akal dan juga nakal. Ini kaedah pertama yang Ibn Taymiyah bawa untuk berbeza sedikit dengan nanti kita akan bincanglah, kita akan bandingkan kedua-duanya. Ibn Taymiyah kata dalil-dalil yang qat'i, akal dan juga nakal tak boleh bercanggah. Dia tak boleh bercanggah. Dia tak akan bercanggah. Dan juga dalil apabila satu-satunya qat'i, satu lagi zanni. Satu qat'i, satu zanni. Qat'i ni artinya memang sudah pasti itu betul. Kemungkinan untuk dia salah tu tak ada. Satu lagi zanni. Zanni bersifat boleh jadi betul, boleh jadi tak betul. Ada tafsiran yang berbagai-bagai. Maka dalam kes ini kata Ibn Taymiyah, kalau qat'i dan zanni bercanggah, di sini memerlukan perhatian. Qat'i didahulukan di atas zanni. Kalau qat'i bercanggah dengan zanni, qat'i didahulukan di atas zanni. Dalil-dalil yang bersifat pasti itu mestilah didahulukan di atas dalil-dalil yang tidak pasti, berkemungkinan dia betul ataupun berkemungkinan dia tak betul. Dan kalau kedua-duanya bersifat zanni sahaja, ada kemungkinan dia betul dan ada kemungkinan dalil itu tak betul, sama ada dalil akal ataupun dalil nakal. Sekali lagi, kita maksudkan dengan dalil nakal ni adalah Al-Quran dan Sunnah lah terutamanya. Kalau kedua-duanya zanni, maka di sini akan berlaku perbahasan. Sama ada kaedah akal itu sahih ataupun tidak, ataupun dalil-dalil ini dia sahih ataupun tidak. Di sini ada perbezaan, ada perbincangan yang panjang. Baik, di mana bezanya Ibn Taymiyah dan Ar-Razi? Nampak macam sama kaedah, mengatakan yang kita dahulukan qat'i, kita tolak zanni. Baik, di mana perbezaannya? Perbezaannya yang paling ketara adalah pada menentukan dalil-dalil akal dan dalil-dalil nakal yang qat'i. Apa yang dianggap qat'i? Inilah menjadi punca perbahasan yang mana perbezaan pandangan yang besar di antara mereka. Pada Ibn Taymiyah, pada pandangan Ibn Taymiyah, dalil-dalil akal yang pasti tak boleh tidak, itu pasti. Hanyalah beberapa perkara-perkara yang terbatas, yang akal tak boleh bantah dia. Allah Ta'ala tidak melahirkan, Allah Ta'ala tidak dilahirkan, Allah Ta'ala tidak memerlukan kepada sesuatu makhluk pun, Allah Ta'ala tidak ada permulaan, Allah Ta'ala tidak ada penghujung. Ini semua pada Ibn Taymiyah, ini dalil akal yang qat'i. Akal tak boleh bantah. Maka kalau kamu jumpa mana-mana dalil yang orang riwayatkan bercanggah dengan prinsip-prinsip ini, itu ditolak pada Ibn Taymiyah. Tetapi bezanya pada pandangan Ar-Razi pula, banyak kaedah-kaedah akal yang dipegang oleh Asy'ariyah itu dianggap qat'i. Bukan sahaja Asy'ariyah, banyak kaedah-kaedah yang dipegang oleh Asy'ariyah dan juga Maturidiyah ataupun oleh Jahmiyah itu sendiri ataupun Mu'tazilah, apa yang disepakati oleh mereka, sedangkan mungkin ada mazhab falsafah lain bantah, tapi apa yang mereka pegang mereka anggap sebagai qat'i. Ada dua isu di sini. Baik. Kalau kita boleh panjangkan sedikit perbahasan. Pada pandangan Ibn Taymiyah sekarang ni, pada pandangan Ibn Taymiyah ataupun pada pandangan salaf yang lebih dahulu pada Ibn Taymiyah, boleh tak boleh Allah menciptakan makhluk dengan tangan Allah? Allah menciptakan makhluk dengan tangan Allah. Tangan iaitu sifat Allah, Allah ciptakan makhluk. Pada pandangan Ibn Taymiyah, di sini dalil akal tak ada yang qat'i. Dalil akal tak qat'i. Maknanya apa? Boleh jadi Allah cipta, boleh jadi Allah tak cipta. Artinya, now kena check dalil-dalil nakal. Al-Quran kata apa? Sunnah kata apa? Sebab tak ada Al-Quran yang pasti di sini. Baik. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala sebut kepada Iblis, "Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadai." Wahai Iblis, apa yang menghalang kamu daripada sujud kepada sesuatu yang aku ciptakan dengan tanganku? Baik. Di sini
Ibn Taymiyah sama juga pandangan ini. Sebab tu saya kata saya sebut dalam sesi sebelum ni, pandangan salaf dia tak boleh mereka bukan bercanggah. Para salaf, maksud saya salaf lah, salaf yang awal dahulu, mereka tidak bercanggah, akidah mereka sama. Mungkin pada mengulaskan pemilihan perkataan nampak macam berbeza, tapi dia tak berbeza. Baik, dalam mentafsirkan ayat ini, Al-Imam At-Tabari rahimahullah membawakan nas daripada Ibnu Umar rahimahullah radhiyallahu anhu. Nas daripada Ibnu Umar sebagaimana diriwayatkan daripada Mujahid mengatakan apabila mentafsirkan ayat ini atau bari bawa nas ni, kata Ibnu Umar, Allah menciptakan 4 perkara dengan tangan Allah. Allah ciptakan Adam, Allah ciptakan Arash, Allah ciptakan Qalam, dan juga Allah ciptakan Aden, Jannatul Aden, syurga Aden. Jadi 4 ini Allah ciptakan dengan tangan Allah. Baik, mana datang ke 4 ni? 4 ni datang dengan dalil. Datang dengan dalil nakal. Asasnya apa? Asasnya di sisi salaf, tak ada yang mustahil dalam bab ini. Akal tak ada dalil akal yang confirm mengatakan Allah tak boleh cipta dengan sifat Allah. Tak ada. Maka apabila tak ada, di sini nakal menentukan. Al-Quran kata Allah Subhanahu Wa Taala sebut kepada iblis, kenapa engkau tidak sujud kepada sesuatu yang aku ciptakan dengan tanganku. Jadi nampak konteksnya. Baik, berbeza dengan Ar-Razi. Ar-Razi memulakan kaedah yang mustahil. Ini mustahil berlaku. Kalau ia berlaku artinya kita telah mengisbatkan jisim bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita sifatkan jisim bagi Allah Subhanahu Wa Taala, artinya kita sifatkan Allah sama seperti makhluk. Maka Ar-Razi memulakan dengan kaedah ini, kaedah yang qat'i. Tak boleh Allah ciptakan dengan sifat tangan. Jadi apabila kaedah ini membuat yang menjadi permulaan, apa katanya? First sekali, mustahil Allah ciptakan dengan tangan. Allah ciptakan Adam dengan tangan. Ini first dah berbeza dah. Beza dengan yang Ibnu Umar tadi. Dan maka para pemikir ahli falsafah ataupun ahli kalam, mereka berbeza pandangan. Apa maksud ayat ni? Jadi mereka bersetuju ayat ini, pahaman yang zahir daripada ayat ini tak boleh dipegang. Sebab dia bercanggah dengan akal pada mereka. Apabila bercanggah dengan akal, ada di kalangan mereka kata Allah ciptakan Adam dengan kudrat, dengan kuasa Allah. Ada yang kata Allah ciptakan Adam dengan nikmat pemberian Allah. Ini pandangan-pandangan yang dibantah oleh Ar-Razi. Last sekali Ar-Razi kata sebenarnya ayat ini nak menunjukkan Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan Adam, Allah kata biyadai, nak menunjukkan bahawa ada inayah khassah, ada pemerhatian yang khusus, kesungguhan yang khusus khas untuk Adam sahaja Allah ciptakan Adam. Jadi boleh nampak tak bezanya? Ini satu bab lah, satu bab bezanya apa? Ya, kaedah nampak macam sama, tetapi dalil-dalil akal di sisi Ar-Razi, dalil-dalil akal banyaknya dianggap qat'i. Begitu juga dengan kaedah tak boleh ada Allah Subhanahu Wa Taala tak boleh buat perbuatan yang dia ada momen untuk buat. Ihdath, yang ada momen Allah buat sesuatu. Pada pandangan mereka itu mustahil berlaku. Baik, apabila ia mustahil berlaku, dalil-dalil nakal yang datang menunjukkan bahawa Allah buat perbuatan. Allah berbicara dengan Musa. Allah mendengar bukan sekadar sifat azali qadim. Allah mendengar kata-kata hambanya. Kelak di akhirat Allah akan berbicara dengan hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Sifat-sifat perbuatan. Allah berkata kun. Ada ketikanya Allah Subhanahu Wa Taala mencipta Adam. Maka ini semua pada pandangan Ar-Razi tak boleh dipegang secara zahirnya. Kenapa tak boleh dipegang secara zahirnya? Kerana akal mengatakan mustahil berlaku sesuatu yang berubah-ubah pada zat Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dalil akal yang dianggap dalil akal yang pasti. Mana datang dalil akal tu? Dalil akal itu datang daripada falsafah lah. Saya tak kata Imam Ar-Razi ikut keseluruhan falsafah, tapi ini sebahagian daripada apa yang digariskan oleh Aristotle dan diikut oleh sebahagian daripada ahli kalam. Mereka ikut dalam bab ini. Ya, dalam bab lain mereka bantah dan mereka tolak. Ini antara yang diikut. Jadi bezanya, ini perbezaan yang jelas. So pada pandangan Ar-Razi dan juga mutakallimin kebanyakannya, mereka menganggap bahawa banyak kaedah-kaedah akal ini dianggap qat'i. Apabila kaedah ini semua dianggap qat'i, dalil-dalil yang nampak tidak selari dengan kaedah ini akan di-ban supaya nampak ia selari. Ataupun akan ditafwid, kami tak tahu maksud langsung. Jadi bukan, kadang-kadang kan ada orang kata, kami ikut dalil juga, sebenarnya tak, bukan. Asasnya bukan tentang dalil. Dia dalil ni sekadar datang kemudian. Tapi asasnya madhab ahli kalam ini, kaedah-kaedah akalnya banyak. Dan kaedah akal ini apabila bercanggah dengan dalil, dalil akan di-ban supaya ataupun akan ditakwil supaya kena dengan kaedah akal itu. Tapi berbalik kepada kaedah yang Ibn Taymiyah sebut, apa yang Ibn Taymiyah sebut? Ya, kalau dalil akal itu qat'i. Kalau qat'i, maka dalil yang bersifat zanni akan ditolak dan diterima dalil akal yang qat'i. Tapi kena jaga.
dalil akal yang qat'i bukan sebanyak-banyak semua yang kaedah-kaedah ni semua qat'i. Tidak, itu semua tidak, bukan yang qat'i. Kebanyakan bab ini bukan pasal Ibnu Taimiyah, sebenarnya para salaf mengambil pandangan yang sama juga. Sebab itu para salaf menyebutkan Hamad bin Zaid, ana u'min bi rabbil ladzi yaf'alu ma syaa. Aku beriman dengan Tuhan yang dia buatlah apa yang dia nak buat. Artinya semua itu boleh sahaja Allah melakukan ataupun Allah tak melakukan. Boleh sahaja bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Orang tanya kepada Hamad bin Zaid, apakah engkau beriman Tuhan yang yazul an makanihi? Engkau beriman dengan Tuhan yang boleh berpindah daripada tempat dia? Dia pindah pergi tempat lain. Hamad bin Zaid, seorang imam salaf, kata ana u'min bi rabbil ladzi yaf'alu ma syaa. Aku beriman dengan Tuhan yang dia buatlah apa yang dia nak buat. Artinya ini semua terletak dalam ruang lingkup yang bukan qat'i pada akal. Akal tak ada dalil pasti. Dalil-dalil nas datang memutuskan sama ada ia berlaku ataupun tidak, dia dilihat dengan nas. Jadi ini kita kena berhati-hatilah, ringkasan saya untuk soalan ni, kena berhati-hati. Ada beza yang besar di antara Ibnu Taimiyah dan Razi dalam bab ini. Di mana pada Ibnu Taimiyah, kebanyakan dalil yang ahli falsafah anggap dalil qat'i ini sebenarnya bukan qat'i. Maka apabila dia bukan qat'i, dia tak boleh digunakan untuk membantah dalil-dalil yang menceritakan tentang sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan pada Al-Imam Ar-Razi, dia menganggap bahawa kebanyakan dalil-dalil ini adalah qat'i. Dalil akal ini qat'i. Jadi nakal yang datang akan dipastikan supaya selari dengan dalil akal. Contohnya satu bab lagi kan. Contoh panjang sikit dah jawab soalan ni. Tentang bab Nabi Ibrahim, apabila dalam Allah Subhanahu Wa Taala cerita tentang perjalanan Nabi Ibrahim mencari Tuhan, diceritakan Nabi Ibrahim kata falamma afalat, apabila matahari itu afalat, dia kata ni tak boleh jadi Tuhan aku ni, bukan Tuhan. Tuhan tak boleh afalat. Ataupun qamar, ataupun bulan, apabila bulan afala, ini bukan Tuhan, dia tak boleh afala. Innila uhibbul afilin, aku tak suka benda-benda yang afal. Baik, konteks ayat itu, bila dibaca ayat itu menunjukkan apa? Apabila bulan hilang, Nabi Ibrahim kata tak boleh jadi Tuhan gini. Apabila matahari hilang, tak boleh jadi Tuhan. Jadi afal di situ, zahirnya orang yang baca ayat itu mengikut konteks tahu maksudnya hilang. Bukan maksudnya bergerak. Sebab bergerak, sekejap sangat bergerak. Bulan sentiasa bergerak. Kalau tengok sekejap, akan nampak pergerakan itu. Matahari juga begitu. Zahirnya bukan tentang dia bergerak. Sebab bergerak bukan menunjukkan yang bulan ataupun matahari itu lemah, tak. Dia hilang tu, alamak hilang dah. Baru membuktikan dia lemah. Jadi pada pandangan bahasa, di sudut bahasa, apabila hilang, afala maksudnya hilang. Jadi berbalik kepada kaedah Ar-Razi tadi, Ar-Razi bina satu kaedah. Daripada dalil ini, dia istimbatkan bahawa Nabi Ibrahim kata, aku tak sembah Tuhan yang bergerak. Aku tak sembah Tuhan yang bergerak. Sebab afala pada pandangan dia bererti bergerak. Kalau bergerak bukan sifat Tuhan. Baik, kalau nak membantah Allah Ta'ala bergerak, tidak mengapa. Okey, sahaja, tak ada masalah. Ramai salaf yang membantah. Tetapi rentetan daripada membantah sifat bergerak ini, mereka telah membantah Allah turun ke langit dunia 2/3 malam. Rentetan daripada ini, mereka telah menafikan sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan datang pada hari kiamat bertemu dengan hamba-hambanya. Kerana atas kaedah yang dibina dengan akal. Jadi balik pada soalan tadi, itu isu sebenarnya. Ada perbezaan yang besar di antara apa yang dipegang oleh Ibnu Taimiyah dan juga Ar-Razi di dalam bab ini. Panjang pula jawab, sorry. Wallahu a'lam. Okay Ustaz, maksudnya sebenarnya kalau kita tengok Ar-Razi dia terima dikotomi, maksudnya ada akal dengan akal, ada perbezaan ni. So, tapi kalau Imam Ibnu Taimiyah dia cakap sebenarnya tak ada perbezaan antara akal dengan akal. Dua-dua dianggap sebagai kebenaran dengan kebenaran tak akan bercanggah. Itu antara prinsip dia. Kebenaran dengan kebenaran tak bercanggah, malah saling menguatkan. Betul. Pada pandangan Ibnu Taimiyah, yang dalil akal qat'i mustahil dia bercanggah dengan dalil nakal yang qat'i. Akal yang sarih, nakal yang sahih. Betul tak dia biasa sebut macam tu kan? Betul. So, dia tidak bercanggah. Lepas tu satu perumpamaan Imam Ibnu Taimiyah bagi yang pada saya cantik. Dia bagi umpama dengan akal ni dengan nakal ni, atau akal dengan ilmu ni umpama mata dengan cahaya. Mata tu tak dapat berdiri sendiri tanpa cahaya. So maksud dia kat sini akal tu juga memerlukan ilmu, sumber ilmu. So tanpa ilmu mata tak dapat melihat. Tanpa akal ilmu tu tak dapat dicerap. So itu antara perumpamaan, itu sangat menarik bagi saya. Atau boleh saya pendekkan sikit kan, kalau nak ringkaskan sikit, dalil nakal yang qat'i tidak akan bercanggah dengan kaedah-kaedah akal yang pasti, tak bercanggah. Tetapi ia mungkin bercanggah dengan apa? Dia mungkin bercanggah dengan akliyat. Dengan beberapa akliyat ni maksudnya bukan dalil akal yang pasti, beberapa rumusan, beberapa teori, yes. Itu perkataan saya baru dapat. Dia mungkin bercanggah dengan beberapa teori, betul. Kerana teori itu boleh jadi betul dan boleh jadi salah. Tetapi dia tak akan bercanggah dengan akal, dalil akal yang pasti.
Cuma masalahnya pada Al-Imam Ar-Razi, kebanyakan teori-teori yang dipegang oleh Asy'ariyah ini dianggap dalil akal yang pasti. Jadi itu di situlah perbezaan dia. Wallahu a'lam. Dan ada mungkin sikit lagi Ustaz, saya nak sambung sikit. Imran Khan pun sebenarnya dia beri benda-benda yang sama. Dia bantah ahli rationalism atau ahli rasional ni dengan dia bantah ahli empiricism. Orang yang hanya menerima benda kat luar ni. Dia cakap apa ni? Fikiran tanpa isi adalah kosong, gerak hati tanpa gerak hati ni macam akal lah. Tanpa konsep adalah buta. So dia cakap dua-dua saling memerlukan, dia tak akan bercanggah. Maksudnya dekat situ penerimaan dia kena selari. Okay Ustaz, apa ni saya masuk soalan nombor 2 Okey. Okey, soalan nombor 2. Soalan nombor ni pentingnya Ustaz sebabnya dia melibatkan sahabat. Cara kita faham dalil ni, kita kena melihat misalnya pemahaman waktu tu zaman sahabat. So soalan nombor 2 ni, adakah sahabat ni, ada satu kaedah pelik yang dipegang oleh Asy'ariyah. Dia cakap sahabat ni melakukan tafwid. So dia hanya lalukan perkataan dengan lalukan bunyi tanpa memahami makna. Maksudnya kat situ. So tafwid ni maksudnya ataupun kadang dia beri kaedah tafwid ni maksudnya ada banyak makna, ada multi-layered makna tapi dia tak mengambil salah satu makna. So persoalan saya, antara benda kenapa awal-awal saya fikir pemikiran Asy'ariyah ni sangat pelik. Saya kata adakah sahabat tak tahu makna? Adakah sahabat tak bertanya? Dia seolah tak menggunakan akal dia. Seolah macam agak kita seolah mengatakan sahabat ni jahil sikit. Itu yang agak bahaya sikit saya. Boleh tak Ustaz minta komen sikit bahagian benda ni? Baik. Apakah sahabat faham maksud ayat-ayat sifat? Okey. Pertama sekali, kalau kita baca hadis, saya rasa sesiapa pun yang membaca hadis dengan jujur kan, baca hadis dengan jujur, kita tahu bahawa mereka faham. Kenapa kita tahu mereka faham? Sebab mereka menggunakan ayat-ayat sifat dalam konteks yang lain. Itu satu kaedah. Ayat-ayat sifat mereka guna dalam konteks yang lain. Contohnya kan kita ambil sifat Allah Subhanahu Wa Taala tinggi di atas arash. Para sahabat bukan sekadar mengambil begitu sahaja. Tinggi kita tak tahu tinggi itu maksudnya apa. Tak, bukan begitu. Tapi mereka memahami. Mereka memahami bahawa Allah Subhanahu Wa Taala tinggi di atas arash. Sebab itulah Nabi ada hadis yang Nabi SAW sebut tentang Sa'ad bin Mu'adh. Apabila Sa'ad bin Mu'adh buat keputusan orang Yahudi yang ditangkap dalam peperang, Nabi suruh dia buat keputusan. Dia buat keputusan untuk yang lelaki dibunuh dan perempuan dijadikan hamba tawanan. Dan Nabi SAW sebut hakama bima hakamallahu bihi min fawqi sab'i samawat. Sa'ad bin Mu'adh telah berhukum dengan hukum yang Allah Subhanahu Wa Taala tentukan daripada tujuh lapisan langit, daripada di atas 7 lapisan langit. Apakah para sahabat meriwayatkan sahaja mereka tak faham? Tidak. Mereka faham dan mereka tahu. Kerana itu, beberapa sahabat lain apabila mereka mengungkapkan perkataan sama, mengisbatkan perbuatan bagi Allah Subhanahu Wa Taala, mereka sebut dengan lafaz yang sama. Zainab binti Jahsyir radhiyallahu anha menyebutkan zawajakum ahalikum wa zawajani Allahu min fawqi sab'i samawat. Kamu dikawinkan oleh keluarga kamu kepada isteri-isteri Nabi SAW yang lain, sedangkan aku dikawinkan dengan Nabi SAW oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada atas 7 langit, daripada atas 7 lapisan langit. Jadi dia faham maksudnya. Demikian juga Ibnu Abbas radhiyallahu anhu apabila beliau menemui Aisyah radhiyallahu anha dekat dengan detik kematian, Aisyah ketika itu sedang sakit. Ibnu Abbas sebut anzalallahu bara'ataki min fawqi sab'i samawat, ataupun dengan lafaz yang sedikit berbeza, saya pun tak ingat lafaznya. Allah telah menurunkan, membersihkan engkau daripada ayat untuk membersihkan engkau daripada 7 lapisan langit. Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, demikian juga Umar jumpa dengan Khawlah binti Sa'labah dalam riwayat. Umar jalan dengan seorang sahabat, Khawlah datang cakap, orang tanya kepada Umar, awak yang berhenti cakap perempuan ni, bagaimana aku tak dengar kepada cakap perempuan yang sami Allah syakwaha min fawqi sab'i samawat. Allah Subhanahu Wa Taala dengar apabila dia mengadu daripada 7 langit, daripada atas 7 lapisan langit. Allah Taala dengar Khawlah binti Sa'labah mengadu. Takkan aku tak boleh dengar dia mai cakap? Sebab ada ayat yang Allah Taala turunkan tentang Khawlah binti Sa'labah. Laqad sami'a Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Allah mendengar perempuan yang datang mengadu kepada Nabi SAW tentang isu dia dengan suaminya, dan Allah mendengar. Umar kata kalau Allah pendengar daripada 7 lapisan langit, takkan aku tak dengar dia datang dia cakap. Menunjukkan yang apa? Ini menunjukkan bukan sahabat tafwid tak tahu maksud, depa faham. Melainkan kalau kita nak takwil Al-Quran, takwil sunnah, takwil juga perkataan sahabat. Artinya kalau semua perkara ditakwil, apa lagi yang tinggal di dalam agama ini? Begitu juga kalau kita tengok hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, kedua-duanya meriwayatkan hadis ini, di mana satu orang pendeta Yahudi datang kepada Nabi SAW.
Dia mai cakap kat Nabi SAW, nanti di hari akhirat Allah akan mengangkat langit dengan satu jari, dengan bumi dengan satu jari, bukit-bukit dan tanah dengan satu jari, air dan juga dan tanah dengan satu jari, dan Allah kata Anal Jabbar, akulah penguasa sebenarnya. Nabi SAW dengar kata-kata Yahudi ini, kata Abdullah bin Mas'ud, apabila Nabi dengar, fadhahika, lalu Nabi gelak, ta'ajjuban min qawlihi wa tasdiqan lahu. Kerana Nabi berasa takjub dengan perkataannya dan membenarkan perkataannya. Nabi membenarkan perkataannya. Ini sebagaimana diriwayatkan daripada Abdullah bin Mas'ud oleh Al-Bukhari dan Muslim. Artinya, ada orang kata, ini bukan perkataan rawi kot, bukan perkataan Abdullah bin Mas'ud. Baik, kalau nak kata ia perkataan rawi sekalipun, idea inilah idea yang difahami oleh salaf dan murid para sahabat. Mereka faham begini. Itu yang mereka faham. Al-Bukhari dan Muslim rahimahumullah, kedua-dua mereka memasukkan hadis ini di dalam sahih mereka dengan lafaz itu, tasdiqan lahu. Nabi membenarkan perkataan pendeta Yahudi ini. An-Nawawi dan juga Ibn Hajar, kedua-dua mereka rahimahumullah, apabila membahaskan ayat ini, mereka menyebutkan ada orang kata sebenarnya Nabi gelak itu bukan tasdiq, bukan membenarkan, tapi Nabi nak menghina dia sebab mengatakan akidah hang ni tak betul. Ada yang mentafsirkan begitu, tapi An-Nawawi sendiri kata tafsiran begini tak boleh, bukan yang zahir. Yang zahir adalah Nabi membenarkan perkataan Yahudi itu. Cumanya balik kepada isu ini antara dua benda yang besar contradiction-nya. Memilih pandangan yang kedua tadi tu, pandangan yang kata Nabi sebenarnya merendahkan ataupun menghina kepercayaan Yahudi ini, dan pandangan yang satu lagi, Nabi sebenarnya membenarkan perkataan Yahudi ini bukan beza yang kecil, sebab kedua-dua pilihan ini, dua-dua pandangan ini saling bertentangan. Ini saling bertentangan. Sama ada Nabi membenarkan ucapan dia ataupun Nabi menghina ucapan dia. Kalau Nabi membenarkan ucapannya, artinya akidah itu tidak bermasalah. Tanpa takyif. Kalau Nabi menghina dia, artinya akidah itu akidah yang kufur dan bermasalah. Dua benda kontradik, tak boleh gabung. Dan bagaimana Imam Muslim dan Al-Bukhari memasukkan perkataan tasdiqan, Nabi SAW membenarkan perkataan Yahudi itu, menunjukkan bahawa mereka faham. Bahkan kalau kita lihat beberapa perkara yang dibawakan oleh orang Yahudi pada ketika itu sampai kepada Nabi SAW, ada benda yang salah Nabi bantah betul. Nabi bantah terus. Ada cerita satu orang perempuan Yahudi datang kepada Nabi SAW. Dia cerita Allah cipta bumi pada hari, saya pun tak ingat, Isnin dan Selasa. Kemudian Allah ciptakan kesemuanya lengkap pada hari Jumaat. Nabi cakap kat perempuan Yahudi itu. Perempuan Yahudi itu kata, engkau jawab ni betul. Cuma satu je engkau kurang. Patut engkau teruskan sedikit. Pada hari Sabtu, yastarih. Allah berehat pada hari Sabtu. Nabi marah ketika itu. Nabi marah sebab akidah ni salah. Akidah ini salah. Walaqad khalaqna sab'a samawati wal arda fi sittati ayamin wa ma massana min lughub. Allah Taala turunkan Al-Quran. Kami menciptakan langit dan bumi pada 6 hari dan kami tidaklah penat. Nampak? Bantah. Yahudi kata Allah berehat pada hari Sabtu, Nabi SAW bantah, dan Allah Subhanahu Wa Taala turunkan ayat, kepercayaan ini salah. Kepercayaan ini tak betul. Jangan bawa kepercayaan ni. Allah tak penat. Tapi ayat-ayat sifat yang lain, para sahabat telah meriwayatkannya dan menerimanya. Orang-orang kemudian kan, mereka mengkritik Wahab ibn Munabbih sebab membawa khabar-khabar Israiliyat. Tapi di zaman itu dia tidak dikritik oleh para sahabat dan juga tabi'in. Tabi'in tidak mengkritik dia. Bahkan ada perdebatan di antara Wahab dan juga dia banyak meriwayatkan kisah-kisah Israiliyat dengan Ja'ad bin Dirham. Ja'ad bin Dirham adalah guru kepada Jaham bin Safwan, kepala Jahmiyah. Ada perdebatan. Salaf pada ketika itu mengambil side Wahab. Menunjukkan, kalau kita buka nas-nas ini kan, kita akan jumpa ratusan nas bahawa para sahabat memahami nas-nas sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Sama juga dengan Abdullah bin Umar tadi yang kita sebut, sebagaimana dibawakan oleh Al-Imam At-Tabari. Kalau tafwid, diamkan terus. Tetapi Abdullah bin Umar telah melakukan analisa terhadap semua nas yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut tentang Allah cipta dengan tangan Allah. Lalu dia buat kesimpulan Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan 4 dengan tangannya. Jadi ini semua menunjukkan bahawa mereka memahami apa yang diucapkan di dalam nas. Mereka bukan melakukan tafwid dalam erti kata mereka tak tahu langsung apa maksud ayat itu. Tidak. Dan kalau Ustaz, kalau diorang tak tahu, kebiasaannya kita baca kat banyak riwayat, diorang bertanya Ustaz. Para sahabatnya akan bertanya kalau satu istilah tu dia tak tahu. So benda tu macam agak pelik kalau tak bertanya, kalau sahabat tak bertanya, kalau tak faham istilah tu.
Saya rasa tak betul lah, tak betul. Mereka memahami maksud. Siapa yang membaca hadis, membaca sirah, mereka tahulah sebenarnya para sahabat faham dan mereka menggunakan ayat-ayat ini dalam konteks yang berbeza. Maksud yang sama dalam konteks yang berbeza, mereka menggunakannya. Okey, pergi soalan seterusnya Ustaz. Apa ni, ada dakwa literal tapi tak nak definisikan dulu makna literal tu. Oh, literal lagi tak habis. Tak habis lagi Ustaz sebab ada masih komen lagi. Dia cakap dia dah bagi definisi tapi pada saya dia tak bagi definisi yang tepat sebab dia suruh kita semak dalam apa ni, English punya ni kan, website kan. Kalau kita buka website English pun ada ahli falsafah kata literal tu hanya benda objek je. So benda yang macam Tuhan tu sendiri adalah majas. So takkanlah kita nak pakai definisi tu. Mana definisi yang dia nak, dan definisi literal daripada ahli falsafah berbeza dengan definisi pada imam-imam salaf sebenarnya. So boleh tak saya minta Ustaz jelaskan maksud literal yang dan majas yang kita terima pada sudut apa ni ahli sunnah. Okey, literal. Masih lagi tentang literal. Saya literal dah bincang banyak lah, tapi beginilah sebenarnya. Kalau kita ke belakang, ambil satu langkah ke belakang. Apabila kita bincang kan tentang isu, saya sebenarnya tak suka perbincangan kalam ni. Saya tak apa suka sangat. Yang mudah untuk kita baca nas, apa yang orang Arab faham pada ketika itu daripada nas, itulah yang kita faham. Inilah yang paling mudah. Dan saya konsisten dengan pendirian ni. Di mana-mana pun saya sebut sama juga daripada dulu. Cara kita, bagaimana orang Arab faham nas tu dalam konteks itu, itulah yang kita faham. Nanti ada orang tanya soalan bodoh pula, mana hang tahu orang Arab dulu faham macam mana? Kita tahu sebab ada riwayat-riwayat yang sampai kepada kita. Berdasarkan riwayat yang sampai kepada kita, kita tahu bagaimana mereka di zaman itu memahami nas. Bukan kata kita macam sahabat, kita claim kita faham. Tidak. Tapi berdasarkan apa yang mereka faham. Tapi sebab bila berdebat dengan ahli kalam, sebagai menghormati ahli kalam ni, orang yang suka dengan kalam, saya masuk dalam alam kalam. Maka saya menggunakan laras bahasa ataupun teknik yang biasanya digunakan oleh ahli kalam. Ahli kalam, ahli kalam ataupun ahli falsafah, mereka adalah kaum yang sangat precise dengan definition. Ini kerja ahli falsafah. Sebab tu apa sahaja perdebatan ahli falsafah, mereka sangat betul-betul pergi kepada clash point yang sebenar. Dia ada beza antara falsafi dengan mutafalsif. Falsafi ni ahli falsafah yang betul, termasuk jugalah ahli kalam, teologi ke, filosofer ke, mereka sangat precise dengan istilah yang digunakan. Tapi kalau orang yang nak main-main falsafah aja buat pala tahu, mutafalsif, dia suka hati dia lah. Tapi itu bukan cara bermain falsafah. Baik. Kalau betul-betul nak bercerita tentang falsafah lah, cerita tentang falsafah, kena define. Define ni penting. Dia tidak semudah aku nak perkataan ni, apa pandangan hang tentang perkataan ini. Tak semudah itu, hang kena define. Terutamanya bagi perkataan yang ada banyak maksud, yang ada banyak gambaran tentang perkataan itu. Saya boleh bermain dengan cara mudah. Saya pilih maksud yang saya nak, dan saya jelaskan berdasarkan maksud yang saya nak. Boleh gitu. Tapi untuk menghormati orang yang nak bermain kalam, maka kita main permainan kalam. Define. Nak apa sebenarnya? Dan pentakrifan itu mesti jelas. Kalau nak tanya pasal literal, literal maksudnya apa? Literal bukan figuratif. Literal bukan figuratif. Ataupun bukan metafora. Bukan majas. Baik, bukan majas, itu hakikat. Tak nak pula hakikat. Bukan hakikat. Saya nak tanya tentang literal. Sebab kononnya hakikat nanti akan buka kepada hakikat hakikat urfi, hakikat syar'i dan sebagainya. Jadi nak tentang literal. Apa benda literal tu? Katanya literal ni zahir tarkibi. Zahir tarkibi. Apa benda zahir tarkibi tu? Kita tanya, nanti orang kata tengok dia tak tahu apa, dia tanya. Tak, tanya bukan sebab tak tahu. Kita tahu, kita nak tahu hang faham jenis apa. Soalan kena precise. Zahir tarkibi di sisi Ibnu Qudamah, Ibnu Taimiyah dan At-Tabari tak sama dengan Ad-Dasuqi. Dah beza. Ini Ibnu Qudamah sebut dalam Zammut Ta'wil. Dalam Zammut Ta'wil dia sebut zahir tarkibi, zahir daripada ayat itu adalah apa yang difahami oleh Arab pada ketika itu. Orang Arab biasa faham macam mana. It can be literal, boleh jadi maksud yang zahir, hakikat, boleh jadi hakikat, okey? Dan juga boleh jadi majas. Kadang-kadang figuratif itu adalah zahir tarkibi. Sebab kalau dalam sebahagian konteks, majas yang selalu digunakan, hakikat urfiyah, secara uruf, perkataan ini selalu digunakan dalam bentuk metafora sahaja. Maka itulah yang zahir pada pandangan Ibnu Qudamah. Itu yang zahir.
Jadi dia bukan tentang figuratif lawan dengan literal. Kalau dikatakan zahir tarkibi yang disebutkan Ibnu Qudamah, dia boleh jadi hakikat, dia boleh jadi majas. Tapi berdasarkan apa yang digunakan oleh orang pada ketika itu. Orang kata gini kan, contoh perkataan macam ni. Siapa tak baik suka kencing kawan-kawan. Contoh, tak baik suka kencing kawan-kawan. Baik. Kencing di sini tipu. Maksudnya tipu. Tapi dalam konteks ini, zahir tarkibi pada pandangan Ibnu Qudamah dalam bab yang sebegini, artinya tipu. Maksudnya tipu. Itu hakikatnya. Itu zahir tarkibinya. Demikian juga sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam At-Tabari bila dia mentafsirkan ayat tentang kursi. At-Tabari mengatakan kalau mengikut nas, kursi itu maudi'ul qadamain, tempat meletak kaki. Tapi zahirnya ayat ini menunjukkan bahawa kursi itu konteks diletakkan dalam konteks zahirnya menunjukkan ini ilmu. Nak menunjukkan apa? Itu adalah zahir tarkibi pada pandangan Ibnu Qudamah dan juga At-Tabari, dan juga saya pegang pandangan itu. Nas mesti dilihat dalam konteks zahir tarkibi mendasarkan kefahaman orang pada zaman itu. Baik, ada pandangan yang kedua pula. Dasuqi menyebutkan zahir tarkibi ini adalah ayat itu apabila diletakkan, perkataan itu apabila diletakkan dalam ayat. Maka konteks dalam ayat itu sahaja tanpa melihat qarinah luar, sama ada dia fi'il ataupun dia fa'il ataupun dia hal, sama ada perkataan itu adalah objek ataupun subjek ataupun predikat apa semua, itu adalah zahir tarkibi. Maka lawan kepadanya adalah majas, metafora ataupun figuratif, lawan kepada dia. Ini semua isu yang sangat complicated, dia tidak semudah bacalah kamus. Takkan tak kerti Google. Ini bukan perkataan ahli kalam. No, ahli kalam tak main macam ni. Kalau betul-betul nak jadi ahli kalam, terjun ke dalam arena cara permainan ahli kalam. Itu permainan dia. Baik, apa yang kita faham? Kalau tuan-tuan perasan, ini soalan yang saya rasa tak payah nak tanya. Pandangan saya cukup jelas dan saya sebut berkali-kali. Saya faham sebagaimana difahami oleh At-Tabari, sebagaimana difahami oleh Ibn Taymiyah, sebagaimana difahami oleh Ibnu Qudamah dalam bab ini. Kita memahami nas daripada zahir nas itu, orang zaman ayat itu turun, bagaimana mereka memahami, begitulah yang kita faham. Dalam konteks itu, apabila dikatakan innallaha ma'as sabirin, Allah bersama dengan orang-orang yang sabar, maka dalam konteks itu, perkataan itu membawa maksud Allah menolong dan memperkuatkan mereka. Apabila disebutkan tentang Allah Subhanahu wa taala di atas arasy, amintum man fis sama'i an yakhsifa bikumul ard. Apakah kamu berasa aman dengan Tuhan yang dengan yang di langit yang boleh menggoncangkan atau bumi ini ataupun menghancurkan bumi ini, menenggelamkannya? Maka dalam bab ini menunjukkan Tuhan di langit. Yang di langit itu adalah Tuhan. Sebagaimana difahami oleh orang-orang di zaman itu. Itu yang Tabari sebut. Bab kalau nak main tafsir kemudian ni banyaklah, cuma tafsir yang awal At-Tabari sebut dengan jelas dalam bab ini merujuk kepada Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mulk. Jadi nak main tentang isu bahasa ini, kalau nak mudah, apa yang kita faham adalah sebagaimana yang difahami oleh orang-orang yang ketika ayat itu turun, bagaimana mereka memahami perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mudahnya mereka tidak berbeza pandangan melainkan dalam beberapa bab. Kadang-kadang mereka berbeza pandangan tentang kinayah. Sebab kinayah ini boleh jadi maksud asal yang dikehendaki, boleh jadi maksud kinayah. Ini perbahasan bahasa yang sinting lengan kan. Boleh sinting lengan ini kinayah untuk orang yang bersedia nak pergi bergaduh. Kan, sinting lengan nak pergi buat kerja ataupun nak pergi lawan dengan orang. Contohnya lah. Jadi ini kinayah. Kalau kita kata perkataan biasa kita, dia pun sinting lengan dia, boleh jadi dia just prepare. Boleh jadi betul-betul dia sinting lengan. Maka dalam bab kinayah ini boleh jadi kedua-duanya. Tapi bila dimasukkan perbahasan majas, maka dalam bab ini kita katakan sebagaimana difahami daripada ayat itu yang kita faham. Saya bagi contoh juga. Contoh tu saya ingat dah jelas. Apabila Allah Subhanahu wa taala sebut, saya memilih pandangan yang sama dengan At-Tabari. Apabila Allah Subhanahu wa taala sebut bal yadahu mabsutatan yunfiqu kaifa yasha. Sedangkan kedua-dua tangan Allah terbentang, Allah infak kepada sesiapa yang Allah kehendaki. Dalam konteks itu, ayat itu menunjukkan yang Allah Taala tak kedekut. Allah tak kedekut dalam ayat itu. Itu nak ditunjukkan dalam konteks itu. Demikian juga yadullah fawqa aydihim, Allah bersama dengan keputusan mereka. Menunjuk dalam konteks itu menunjukkan Allah bersama dengan keputusan mereka. Kepada iblis, apa yang menghalang kau sujud kepada Adam yang aku ciptakan dengan tanganku, menunjukkan keistimewaan Adam. Allah Taala ciptakan Adam dengan tangan.
dengan tangannya. Ini semua yang difahami daripada konteks pada ketika itu, dan itu yang kita pegang. Jadi itulah sedikit sebanyak tentang perbahasan berkaitan dengan bahasa ini. Perbahasan dia panjang. Sebenarnya kalau kita nak berlaku jujur, kena define dululah, kena define. Jangan ingat orang yang tanya kita tolong define, orang tu tak tahu definition. Boleh jadi orang tu tengah tengok 3-4 definition, yang mana satu hang nak pilih ni sebenarnya. Dia jangan ingat tak tahu, dia bukan kalau mengenai budak-budak boleh lah kot. Tak apalah kalau kita rasa kita pandai, tapi jangan ingat orang lain bodoh. Orang pun tahu juga kan isunya. Jadi meletakkan ta'rif itu penting. Daripada ta'rif itulah akan bermula perbahasan. Wallahu taala alam. Yang ni pengalaman saya lah Ustaz kan. Bila kadang saya debat dengan etis ataupun kadang murtad yang jadi etis kan. Kadang diorang gunakan ada seorang profesor New Atheism tu, dia gunakan perkataan nothing. Dia tulis satu buku, Universe from Nothing. Tapi sebenarnya nothing yang dia cakap tu berbeza dengan filosofi punya nothing. So konteks dia berbeza, membawa makna yang berbeza. Nothing pada sains adalah ruang kosong. Maksudnya ada ruang ataupun low state of energy yang sedikit. Tapi nothing pada ahli falsafah, absence of everything, maksudnya tak ada apa-apa. So penggunaan tu menentukan makna sebenarnya. So untuk kita memahami dalil Al-Quran ni sendiri, cara yang paling tepat untuk kita memahami, kita kena fahami macam mana sahabat faham ataupun konteks zaman tu, salafus soleh. Itu pemahaman yang paling tepat. Sebabnya sebenarnya perkataan ni sebenarnya dia ada satu ilusi, orang panggil illusion of bahasa. Seperti mana kalau saya sebut nasi goreng USA. First come to the human mind, mungkinlah kita fikir USA Amerika. Tapi maksud USA itu sendiri adalah udang, sotong, ayam. Dan semua orang yang duduk di Malaysia kan, semua orang tahu maksudnya udang, sotong dengan ayam. Tak ada siapa pergi faham dekat USA kan. Konteks. Tak tahu dekat USA. So dia lafaz mustarak, lafaz sama. Tapi kadar mustarak dia berbeza dah. So dekat sini dia kena lebih nuance dah. Maksud saya kita minta ahli kalam lebih nuance sikit. Jangan benda ni banyak berlaku strawman kepada kita punya ulama' salaf. Dia mengatakan apa orang tak kata. Dia membayangkan apa yang tak bayangkan. Betul. Seperti mana itu Imam Muzani Ustaz. Imam Muzani punya rahmatullah pasal kritikan dia terhadap Abu Hanifah. Saya tengok sebenarnya pemahaman ahli hadis dia lebih kritis. Dia nak faham macam mana Imam Muzani maksudkan tu, dia melihat karakter rijal, dia melihat konteks penggunaan Imam Muzani penggunaan ayat dengan lebih holistik. Kat situ baru kita faham maksud dia. So masalah pada ahli kalam dia panggil ada term logik dia panggil. Saya rasa bukan masalah ahli kalam, sebab ahli kalam adalah satu kaum yang sangat precise dengan definition. Ini masalah dengan orang yang dia bukan ahli kalam, dia saja nak main-main je. Dia mutafalsif. Bukan ahli kalam, sebab saya rasa saya meletakkan kehormatan yang tinggi kepada ahli kalam. Orang-orang seperti Al-Amidi, Al-Abhari, Al-Ghazali, Al-Razi, tak, mereka sangat betul memilih istilah, bahaskan istilah baru mereka cakap. Ini bukan masalah ahli kalam, ini masalah orang-orang yang nak main permainan kalam. Itu je saya rasa kan. Dia bukan masalah ahli kalam. Betul. Dia kadang-kadang saya perasan ada orang pernah, saya tengok satu video tu, ada seorang ustaz ni dia bantah pasal evolusi kan. Dia sebut pasal spesies ni, dia cakap definition by species dekat kamus ni bermaksud interbreed, boleh interbreed. Tapi kalau kita tengok dalam realiti, dah ada dah makhluk-makhluk yang boleh interbreed antara dua, antaranya dia panggil mulai, antara keldai dengan kuda, ataupun antara liga dia panggil, antara harimau dengan singa. So dia boleh interbreed as tu. So maksudnya penggunaan perkataan pada kamus sebenarnya dia berubah. Dia bergantung pada penggunaan manusia. Saya rasa penting juga tu Fadil kan. Kamus ini dibina berdasarkan penggunaan orang kan. Kamus dia bukan qat'i. Dia dibina macam mana orang bercakap, daripada situ kamus mula ditulis. Kan, dia adalah penggunaan. Dia bukan tentang daripada kamus itu yang membentuk bahasa. Tidak, bahasa dan penggunaan yang membentuk kamus, bukan daripada kamus membentuk bahasa. Itu menarik juga poin tu. Poin tu juga, ini yang Ibn Taymiyah bila dia hujah, dia cakap literal dengan majaz ni hanyalah mana yang lebih digunakan, yang lebih umum digunakan, maksudnya lebih general digunakan. Itu adalah literal. Tapi majaz adalah penggunaan yang jarang digunakan dengan perkataan tu. Yang antara perbahasan yang mendalam yang saya rasa sangat menarik lah kalau kita boleh ketengahkan. Kemudian, kenapa rasanya kita ada masa kot untuk bahasan itu. Okey. Soalan nombor 3 Ustaz. Okey, ni soalan pasal orang cakap kita kena buktikan dulu kewujudan Tuhan. So dia cakap kita perlukan hujah, philosophical argument maksudnya, hujah falsafah. So saya tertanya dan agak skeptik dengan pandangan ni, betul ke kita perlukan hujah-hujah falsafah untuk percaya kewujudan Tuhan? Apa komen Ustaz? Begini.
membuktikan kewujudan Tuhan. Asasnya orang masuk dalam agama ini dengan banyak pintu yang membuatkan orang kenal agama. Dan apabila Allah Subhanahu Wa Taala balik kepada asas, ini yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut. Allah ciptakan manusia fitratallah alladhi fatara an-nasa 'alaiha. Itu adalah fitrah Allah yang Allah jadikan manusia dilahirkan dengan fitrah itu. Ma min maulud illa yuladu ala fitratin. Allah Ta'ala tidaklah ada yang dilahirkan melainkan dia lahir di atas fitrahnya, melainkan bapaknya lah, kedua ibu bapanya lah yang menjadikan dia Yahudi ke, Nasrani ke, Majusi ke. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala ciptakan kita dengan fitrah nak kepada Tuhan, nak mencari kepada Tuhan. Itu fitrah semula jadi kita lahir. Kita nak mencari kepada Tuhan yang sebenar, kita nak ada satu kuasa yang kuasa itu berkuasa sepenuhnya, kuasa itulah yang boleh membantu kita, yang boleh dalam ketika kita dalam kesusahan kita berhajat kepada kuasa itu. Manusia dilahirkan dengan fitrah yang sebegitu. Jadi mau tak mau manusia ini dia dilahirkan dengan dia berkehendak kepada Tuhan. Allah letak sebagai fitrah dalam jiwa manusia. Dia kaji ke, dia tak kaji ke, dia jumpa, melainkan orang yang fitrahnya telah dirosakkan selepas itu. Jadi perlu tak perbahasan falsafah untuk melihat kepada kejadian ini menunjukkan bahawa ada yang mencipta, kemudian ada yang mencipta baru. Mungkin sebahagian orang perjalanan dia mencari Tuhan sebegitu. Sebahagian orang perjalanan mencari Tuhan dia mencari, tapi sebahagian orang perjalanannya bukan begitu. Dan kebanyakan orang selain daripada fitrah tadi, dia mengenali agama kerana dia lahir dalam agama itu. Kebanyakan orang begitu, dia lahir. Orang Islam lah, kebanyakan orang Islam kan. Lahir dalam keluarga Islam. Sebelum sempat dia balik pun, ketika dia mumayyiz, dia telah ditanam tentang kewujudan Tuhan. Dia telah ditanam dan dia tahu. Jadi di mana bermulanya? Bermula dengan taklid. Bermula dengan taklid dan kemudian iman itu melekat di dalam jiwanya. Dan sebahagian orang yang mungkin yang masuk dalam agama, asalnya agama lain, dia kemudian masuk dalam agama Islam, ada banyak sebab yang menjadikan orang menerima agama Islam. Ada orang dia melihat kepada kejadian, kemudian dia tahu kewujudan Tuhan. Ada orang dia melihat akhlak baik orang Islam, dia menerima. Ada orang dia melihat syariat Islam, dia terima. Jadi pintu untuk menerima Islam ini banyak. Sebab itulah para salaf menekankan bahawa yang menjadi kewajipan pertama yang membezakan di antara orang Islam dengan orang bukan Islam apabila dia mengucapkan syahadah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sama ada dia mengucap itu berasal daripada dia punya kajian terperinci ke, ataupun dia sekadar ikut-ikutan sahaja ke, ataupun dia punya emosi rasa nak kepada Tuhan ke, dengan segala perbezaan yang ada. Tapi dia hanya dikira Islam apabila dia mengucapkan syahadah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah khalisatan min qalbihi. Dengan keadaan itu ikhlas daripada jiwanya telah memadai untuk dia dianggap sebagai Islam. Jadi saya fikir tak betul untuk mewajibkan untuk melihat kepada dalil-dalil penciptaan ini barulah kemudian menjadikan itu kewajipan pertama. Tak betul. Itu bukan kewajipan pertama. Ada orang buat begitu, ada orang tak buat begitu. Ada orang akalnya terlalu singkat sehingga dia tak sampai pun ke tahap itu. Kecerdikan yang terbatas, tak sampai pun ke tahap tu. Tapi apabila dia sekadar mengakui bahawa tidak ada Tuhan melainkan Allah Subhanahu Wa Taala dengan jujur, itu telah memadai untuk menjadikan seseorang Islam, dan itulah kewajipan yang pertama. Dan itulah yang membezakan orang Islam dengan bukan Islam. Dan kalau kita boleh panjangkan sikit kan Fadil dalam bab ini, akidah-akidah salaf ini sebenarnya akidah yang selari dengan kebanyakan manusia. Manusia dia tak pilih untuk menjadi salafi, dia tak pilih. Kebanyakan orang dia tak pilih. Tapi kalau tanya bagaimana cara dia mengenali Tuhannya, kita dengar-dengar, kita tahulah dia ni salafi dah. Kita duk cakap ni, kalau saya sembang dengan siapa-siapa kan, kita duk cakap ni, lah ni kita tengah cakap ni, hang rasa Allah Ta'ala dengar tak kita cakap ni? Kebanyakan orang awam kata, mestilah Allah tengah dengar kita cakap ni. Setiap patah perkataan yang kita ucap ni Allah Ta'ala dengar. Salah pula tu. Ahli falsafah kata tak boleh. Sifat samak ini ahli falsafah kata adalah sifat yang qadim, sifat yang azali, yang dia tak ada penambahan, tak ada pengurangan pada Allah Ta'ala. Orang awam tak faham macam tu. Kan, jujurlah kalau tanya siapa-siapa orang awam kan. Sebab tu, akidah salaf ni bukan akidah yang nak pergi dakwah ke orang pun tak saya rasa orang awam begitulah kefahamannya. Bila dia baca Al-Quran, baca sunnah, itulah yang mereka faham. Dan bila kita balik kepada soalan fitrah tadi kan, fitrah itu juga menunjuk kepada akidah yang benar. Kita mungkin mengingkari fitrah kita, tapi badan kita, tingkah laku kita yang tersemat di dalam hati sanubari jiwa kita,
Ini semua menunjukkan kepada akidah yang benar dan suci, melainkan setelah dia dirosakkan dengan agama-agama lain ataupun dengan perbahasan-perbahasan falsafah yang menjadikan dia lari daripada fitrah. Wallahu a'lam. Ustaz, apa ni, ada yang kata fitrah tu fitrah budak tu salah. Seperti mana dia percaya macam Tuhan cipta sebelum tu. Ada masa sebelum tu seolah perlu kan. Sebelum Tuhan cipta, kenapa apa Tuhan buat? Itu soalan yang ada lah. Dia cakap. Itu bukan fitrah, itu logik budak kecil kan. Dia punya pemerhatian terbatas. Dia punya pemerhatian, dia hanya tahu alam yang dia nampak depan mata dia. Bila kita cerita tentang Allah Ta'ala cipta, dia bandingkan dengan apa yang dia pernah nampak. Ini bukan fitrah. Yalah, Syed Fudah ke siapa menganggap ini fitrah dan fitrah boleh jadi salah. Tak, ini bukan fitrah. Yang ni logik yang terbatas. Maklumat yang ada dalam kepala budak tu setakat itu, lalu kita bagi tahu kat dia tentang Tuhan, lalu dia cuba kiaskan dengan apa yang ada dalam kepala dia dah. Itu bukan fitrah. Fitrah ini adalah khalqullah, sana'atullah, penciptaan Allah yang Allah jadikan secara semula jadi ada dalam jiwa setiap orang. Mencari Tuhan itu fitrah. Para ulama mengatakan bahawa percaya bahawa kalau adanya Tuhan, Tuhan itu di langit lah, tinggi daripada langit, tinggi daripada semua manusia, tinggi daripada semua makhluk. Itu fitrah. Sebab itulah manusia beza pengetahuan agama dia macam mana kan. Fitrahnya bila nak cari Tuhan, dia akan tunjuk di atas. Itu fitrah. Dia tak payah jadi pandai agama pun. Orang bagi hadiah kat orang ucap terima kasih. Biasa orang kata macam mana? Dia nak kata jangan ucap terima kasih kat aku, ucap terima kasih kat Allah Ta'ala. Dia kata macam mana? Tak, jangan ucap kat aku, terima kasih kat Allah Ta'ala. Itu yang dia ucap. Kan? Biasanya begitu. Baru ni ada orang tulis kan, jodoh, maut, hidup, mati, rezeki, semua di tangan Tuhan. Mereka kata macam mana? Jangan duk terima kasih kat aku apa pun. Jodoh, maut, hidup, mati, rezeki, semua dia punya. Kita faham apa? Itu fitrah. Semua orang. Ada, tuan-tuan pernah nampak tak kan? Fadil pernah nampak tak orang nak kata, akidah, dua lah akidah. Satu, akidah yang mengatakan Tuhan ada di mana-mana. Ini pandangan Jahmiyah. Dan sebagai ahli kalam lagi kata Tuhan tidak bertempat. Pernah tak nampak orang nak mengisyaratkan Allah Ta'ala dengan isyarat? Semua ni, di mana-mana pun. Pernah tak orang nak kata, jangan berterima kasih kat aku, tapi berterima kasihlah kepada... Tak ada. Orang tak mengisyaratkan kepada Tuhan macam tu. Tak ada tempat. Tak ada tempat. Ataupun, itu yang di mana-mana lah. Ataupun, ni bukan aku yang bagi kat hang. Yang tak bertempat ni yang bagi kat hang. Tak, kita tak ada buat begitu. Ini ciptaan falsafah. Saya minta maaf. Kedua-dua ini ciptaan falsafah. Yang mengatakan bahawa Tuhan di mana-mana ataupun yang mengatakan bahawa Tuhan tidak bertempat, ini adalah ciptaan ideologi ahli falsafah dan juga ahli kalam. Tapi fitrah manusia bukan begitu. Kita boleh nak bantah setara mana kita nak bantah. Tapi artis yang tak reti agama pun lah, tak reti agama. Bila dia cakap kan, dia nak menyanyi lagu Tuhanku, dia tunjuk ke atas juga. Walaupun dia tak reti agama pun. Dia reti agama tapi dia tak belajar akidah detail pun. Dia nak sebut pasal Tuhan, dia tunjuk ke atas. Itu fitrah. Yang ni pengalaman saya dakwah dengan Cina Ustaz kat dalam Grab kan. Dia ni tak nak percaya Tuhan. Dia maksud bukan tak nak. Dia tahu Tuhan ada tapi tak nak beriman dengan Tuhan. So saya tanya pasal Tuhan Cina. Satu Tuhan Cina yang tak ada gambaran, tak ada wajah, yang paling atas, yang paling besar lah. Dia cakap apa? You Tuhan atas lo, Tuhan Allah. Dia pun tahu itu Tuhan Allah, Tuhan atas. Ya, ada orang jadi kufur. Betul, ada orang dia jadi kufur dan dia kafir. Dia pergi sembah makhluk lain selain daripada Allah. Dia jadikan makhluk lain sebagai Tuhan. Tapi fitrah bukan yang duk kata tadi tu kan. Budak-budak anggap apa Allah Ta'ala buat. Ini bukan fitrah. Yang budak-budak ini logik dia terbatas. Kerana pemikiran dia terbatas. Dan budak-budak akan melalui proses begitu. Kita cerita apa pun, dia akan kias dengan apa yang dia tahu lah. Ini semua bukan fitrah. Saya cakap kat anak saya Ahmad kan, Allah Maha Berkuasa. Dia terus tanya soalan, Abah, Allah boleh angkat almari tak? Bukan, itu bukan fitrah dia. Kan nak tanya soalan tu, tapi logik dia setakat itu terbatas, dia tanyalah. Jadi ini masalah dia. Fitrah ini adalah makhluk yang terpuji. Pemberian Allah yang terpuji tau. Fitrah ni Allah puji fitrah. Manusia dilahirkan di atas fitrah Allah. Tapi ahli kalam sebahagiannya dia nak membantah akidah fitrah, dia meletakkan intonasi negatif kepada fitrah, menunjukkan yang fitrah ni teruk. Fitrah ni teruk, kemudian dia kata fitrah tak boleh jadi dalil. Itu modus operandinya. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan manusia di atas fitrah. Wallahu a'lam. Okay, saya ada komen sikit pasal yang tadi budak percaya Tuhan, apa Tuhan buat sebelum Tuhan cipta kan. So macam soalan macam Tuhan perlukan masa kan. Sebenarnya benda tu kita ada seorang
Salafi, dia panggil Jamie Turner, boleh buka YouTube dia cakap tak semua orang ada di fitur. Maksudnya di fitur ni boleh ada hujah untuk kalahkan dia. Kalau kita boleh jawab, maksudnya kita rasional untuk pegang fitrah tu. Kalau sebagai contoh, Imam Ibn Taymiyah dia percaya Tuhan sentiasa mencipta, maksudnya sejak abadi. So tak ada persoalan pun sebenarnya. Tuhan sentiasa mencipta. So maksudnya tak ada benda hujah yang boleh kalahkan dia kat situ. Saya teringat satu lagi, Fadil. Ada sahabat Nabi SAW bertanya, hadis ni ada sebagian ulama katakan dia dhaif lah, Abu Razain kalau tak silap saya, dia tanya Nabi SAW, kalau Nabi kata Allah Ta'ala di atas arash, kan, sebelum diciptakan langit dan bumi, macam mana? Kat mana arash? Sebelum diciptakan langit dan bumi. Kalau istawa al-arsh, sebelum ada langit, sebelum ada bumi, macam mana? Dan Nabi SAW, wa kana arshuhu alal ma'. Dan sebelum diciptakan langit dan bumi ini, arash di atas air. Artinya soalan tu bila Nabi tanya, dia bertanya balik, oh kalau sebelum ada langit dan bumi macam mana? Nabi SAW jawab, arash Allah pada ketika sebelum ada langit dan bumi di atas air. Jadi artinya soalan ini ditanyakan oleh para sahabat. Tanya sebab nak tahu. Dan ini menunjukkan bahawa para sahabat bukanlah berpegang dengan akidah Allah tidak bertempat. Ataupun Allah berada di mana-mana, itu bukan pegangan mereka. Dan dalil-dalil yang lain juga lah yang kita dah sebut banyak sebelum ni. Dan kadang-kadang bila saya jumpa orang yang tanya soalan kan, buktikan Tuhan wujud. Saya tak pakai ilmu kalam untuk buktikan dia Tuhan wujud. Apa yang saya pakai adalah dalil konsisten. Maksudnya dia kena buktikan, okey awak tanya, awak guna kaedah yang sama, awak ragu dahulu untuk awak percaya satu benda. Sekarang awak buktikan dunia luar ni betul bukan matrix, bukan dalam mimpi. Ataupun awak percaya pada kewujudan kesedaran orang lain. Orang lain ni bukan zombie, orang lain zombie nampak real, bukannya robot apa semua yang nampak real. Ataupun kadang awak buktikan kepada saya cause and effect. Macam mana awak percaya cause and effect? Packing the question tak selesaikan masalah. Dia tak akan selesaikan masalah. So kenapa awak percaya benda tu? So saya tanya orang, kenapa awak percaya benda tu? Tanpa bukti. So awak tak ada bukti untuk percaya benda tu. So kenapa awak pilih salah satu? Kenapa awak tak skeptik semua sekali? Kenapa awak tak ragu semua sekali? So sebenarnya cara diorang nak hujah tu sendiri tak konsisten, sebab benda ni adalah benda yang paling basic, paling asas. Seolah-olah kewujudan Tuhan tu diorang anggap tak jelas. Sedangkan dengan kewujudan Tuhan, kita mampu jelaskan fitrah kita mampu jelaskan kenapa rasional otak kita mampu jelaskan kewujudan dunia. So dia asas kepada segala kewujudan ni sendiri. So ada kajian yang menarik, Justin Albert dengan Prof Bloom, dia kaji pasal budak-budak. Budak-budak ni lahir memang percaya pada kewujudan Tuhan. So dia juga buat cabaran pada negara China. Itu sangat menarik. Negara China tu buat kajian, Ustaz. Dia kaji budak-budak negara China pun sebenarnya percaya Tuhan masa kelahiran dia tu. Tapi disebabkan suasana, environment tak support. So ilmu dia tak support dia. So dia cepat fitrah dia hilang. Tapi itu yang dinamakan fitrah, percaya kewujudan Tuhan. Fitrah bukan soalan budak-budak kecil yang nak tanya macam tak, ini bukan. Ini logik mereka yang terbatas yang menzahirkan soalan-soalan yang macam tu kan. Tapi bila besar tu, macam mana dia zahirkan percaya Tuhan tu, dia main game. Dia tunjukkan soalan macam ketuhanan. Sama juga bila kita kaji ahli falsafah seperti mana semua kan. Diorang nak selesaikan masalah value atau higher value ni ataupun nilai hidup diorang ni, diorang letakkan soalan bayangan diorang. Percaya pada mungkin dunia ni hanya simulasi, komputer ada soalan macam Tuhan. So diorang meletakkan sebagai Superman, Nietzsche. So dia juga menyembah sesuatu. Dia ada Tuhan dia pada dia. Cuma dia tak nak Tuhan, dia tak nak sembah Tuhan yang sebenar. Dekat situ sebenarnya kita boleh nampak even Hollywoodnya movie pun dia mencerita salah satu bayangan yang menghala kepada syurga, menghala kepada satu Tuhan yang tinggi. So diorang ada fitrah tu sendiri, diorang sendiri menzahirkan tu sendiri. Saya rasa pergi soalan seterusnya, masa tak banyak je. Ya Ustaz. Okey, tadi kita cerita pasal kedudukan akal dan wahyu, kepercayaan pada Tuhan. So kita nak pergi tanya peranan wahyu Ustaz. Let's do it. Fitrah, contoh macam fitrah, kita boleh percaya kewujudan Tuhan, fitrah. So apa peranan wahyu sebenarnya? Apakah peranan wahyu? Baik, ini soalan yang penting juga. Para salaf, pemahaman salaf dalam bab mengenal Tuhan dah, dalam bab lain mungkin perbahasan dia lebih panjang mengikut bab yang kita nak bahas. Tapi dalam bab mengenal Tuhan, wahyu menceritakan kepada kita tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang Allah Taala cerita kat kita tentang Allah, itulah Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dalam bab mengenal Tuhan lah, kalau kita boleh pergi kepada satu bab, itu fungsi wahyu. Sebab akhirnya perkara-perkara yang mungkin dan juga mustahil bagi akal memang tidaklah. Sebagaimana kita sebut tadi, Allah tidak melahirkan, Allah tidak dilahirkan. Wahyu juga ceritakan kepada kita perkara yang sama. Wahyu cerita perkara yang sama, dan juga akal kita juga mengatakan mustahil lah Tuhan memerlukan kepada makhluk, Tuhan berhajat kepada makhluk. Ini
logik yang semua orang faham biasa. Tapi dalam banyak perkara-perkara lain, apa yang Tuhan buat? Bagaimana tentang sifat Tuhan itu, sifat Allah Subhanahu Wa Taala? Ini semua kebanyakannya akal kita tak boleh beri kata putus. Melainkan dengan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan kepada kita. Ya, ada beberapa sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala yang akal kata mesti kena ada. Khalaq, Khaliq, yang menciptakan, yang berlaku dengan penciptaannya, itu mesti kena ada. Akal mengatakan itu mesti kena ada. Wujud. Allah Ta'ala mestilah Tuhan itu wujud. Mestilah. Itu tak ada perbahasan padanya. Beberapa perkara yang akal kata memang kena ada. Ataupun al-qa'im binafsihi. Dia tak perlu kepada makhluk, dia sendiri. Ya, itu akal kata kalau adanya Tuhan, mestilah Tuhan itu qa'im binafsihi, dia berdiri sendiri. Kalau dia memerlukan kepada makhluk juga, dia bukan Tuhan lah tu. Ada yang lebih besar yang tidak memerlukan kepada sesuatu yang lain. Ini semua akal bagi tahulah beberapa perkara. Tapi bagaimana nak mengenal Tuhan itu, sifat-sifat Tuhan itu, apa yang Tuhan itu Allah Subhanahu Wa Taala buat dan sebagainya. Ini dah fungsi wahyu menceritakan kepada kita. Selain daripada wahyu juga menceritakan kepada kita bagaimana cara untuk menyembah Tuhan. Bagaimana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ibadat yang perlu dibuat, itu juga wahyu datang ceritakan. Maka apabila kita faham konteks ini, A'immatus Salaf memilih untuk melihat wahyu ini, mereka anggap wahyu ini mesti difahami sebagaimana ia datang. Sebagaimana wahyu dengan bahasa yang dia turun, dengan maksud yang difahami daripada perkataan itu dalam konteks tu, dalam ayat tu, perkataan ni letak dalam ayat ni, maksudnya bagaimana, itulah yang difahami oleh para salaf. Apabila Allah Subhanahu Wa Taala kata laisa kamithlihi syai'un wa huwas sami'un basir, tidak ada sesuatu pun yang sama dengan Allah Subhanahu Wa Taala, sedangkan Allah Maha melihat, lagi Maha mendengar, lagi Maha melihat. Itu yang salah faham. Tak ada lah yang sama macam Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dalam masa yang sama Allah ada sifat Allah melihat dan juga Allah mendengar. Ini yang difahami oleh para salaf daripada ayat itu. Demikian juga dengan ayat-ayat yang lain. Apabila Allah Subhanahu Wa Taala cerita tentang Allah Subhanahu Wa Taala, para salaf faham. Jadi inilah fungsi wahyu yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para nabi sebelum daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk bagi kita tahu agama ni macam mana. Baik, selain daripada salaf, ada dua trend tentang orang berinteraksi dengan wahyu ni. Satu, trend ahli falsafah. Satu lagi, trend sebahagian ahli kalam. Apa ahli falsafah buat? Okey, apa ahli kalam buat dulu? Ahli kalam buat apa? Mereka ada kaedah-kaedah yang dianggap kaedah-kaedah akal yang mesti, yang wajib. Maka wahyu ini akan dibentangkan pada kaedah akal tu. Kalau kena, dia diambil. Sebagaimana kata Ar-Razi tadi dan juga perkataan Al-Imam Al-Ghazali, kalau kena dia ambil. Kalau tak kena, mereka menganggap bahawa wahyu itu masih betul, wahyu benar. Sebab itu ahli kalam, Syairah Maturidi anggap mereka masih Islam. Mereka adalah orang Islam. Tidak ada mempertikaikan keislaman mereka. Pada mereka wahyu betul. Tapi maksudnya bukan sebagaimana maksud yang dizahirkan daripada ayat tu. Mereka kata bukan sebagaimana yang zahir daripada ayat tu. Dia ada maksud lain. Sama ada mereka tafwid, maksud lain yang kita tak faham. Ataupun mereka mentakwil ayat tu. Maksudnya sebenarnya begini. Maksudnya sebenarnya lain daripada yang difahami daripada ayat tu secara langsung. Baik, untuk membenarkan yang begitu, mereka kata apa? Nak membenarkan pemahaman begitu, nak mengatakan bahawa ayat ini bukan sebagaimana yang faham daripada zahir. Dia ada makna yang di sebaliknya, makna yang lain. Kena kaji baru tahu. Nak membenarkan kepercayaan itu, maka mereka katakan di tempat lain pun berlaku takwil juga. Contohnya macam ayat yang kita sebutkan tadilah, Allah bersama dengan kamu. Kan di situ berlaku takwil. Bersama bukan artinya Allah bersama dengan kamu, datang dekat main duduk ke sebelah kamu, bukan begitu. Artinya Allah menolong kamu. Maka kalau dalam kes itu maksudnya berlaku takwil, maksudnya bukan seperti yang digambarkan, maka dalam kes-kes lain juga sama kata mereka. Tentang Allah istiwa di atas arasy, tentang Allah menciptakan Adam dengan tangan Allah Subhanahu Wa Taala, tentang Allah berbicara dengan Musa, maka katakan ini pun sama juga. Tetapi para a'immatus salaf kata apa? Yang tadi yang first tu, itu bukan takwil. Memang Arab faham macam tu dah. Kamu paksa ayat itu bagi nampak macam dia melari daripada maksud asal untuk membenarkan takwil di situ. Untuk mengatakan telah berlaku takwil pada ayat itu. Dengan tujuan nak kata kalau di situ boleh takwil, di sini pun boleh takwil jugalah. A'immatus salaf kata di situ memang maksudnya dah macam tu dah. Ini trend yang pertama. Ahli kalam, apa mereka buat? Mereka masih lagi berpegang dengan ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW, tapi sebahagiannya ditakwil, sebahagiannya diserahkan kepada Allah SWT sahaja maksudnya.
Ahli falsafah pula lagi pelik, depa ahli falsafah kata ayat tu memang maksudnya begitu dah. Maksudnya memang nak kata Allah buat perbuatan. Ayat-ayat tentang Allah buat perbuatan memang Allah buat betul. Allah kata kun, lalu terjadilah makhluk dan sebagainya. Tapi dia tidak mengandungi ilmu. Ayat tu tak betul. Dia sekadar nak mengelabui mata orang awam. Orang awam boleh faham takat tu je, Allah Ta'ala cerita takat tu je lah. Hakikat ilmu sebenar bukan begitu. Ilmu sebenar kena ikut kaedah falsafah. Jadi nampak tak 3 mazhab ni? Saya tak tahu cerita kat Fadil senang, tapi saya tahu orang yang dengar boleh faham tak? Ni ada 3 trend nak berinteraksi dengan dalil. Apa fungsi wahyu? Ada 3 trend. Para a'immatus salaf, apa kata mereka? Wahyu itu difahami sebagaimana yang termaktub di dalam Al-Quran dan Sunnah. Macam itulah difahami. Dan itulah ilmu sebenar. Salaf. Ahli kalam pula kata maksud sebenar ada dalam wahyu tu, tapi bukan macam yang kita faham kadang-kadang. Fahaman yang asas, yang jelas daripada wahyu itu, boleh jadi fahaman itu tak betul. Kena takwil kepada maksud yang lain yang tak berapa kuat. Daripada konteks tu tak berapa kuat. Ahli kalam. Ahli falsafah pula kata, wahyu tu memang nak bagi hampa faham macam yang hampa faham tu. Tapi itu bukan ilmu yang sebenar. Itu sekadar takat mana akal hampa boleh faham takat tu, hampa ambil takat tu je. Ilmu sebenar kena kaji falsafah. Jadi ni ada 3 trend. Boleh nampak tak Fadil rasa penjelasan? Boleh. Kan tak cukup mudah begini. Boleh Boleh lah Ustaz sebenarnya. Saya takut orang yang dengar tak apa nak faham, tapi tak apalah. Boleh ulang-ulang balik lah. Kan saya nak ulang sekali lagi ni. 3 Rasa tak mazhab payah. berdepan dengan wahyu. Boleh cukup dah. Boleh. So Okey, maksudnya apa ni, first peranan wahyu ni dia sebagai peringatan. So nombor 2 dia sebagai peringatan kepada fitrah tu sendiri. So nombor 2 dia sebagai akal tambahan. So tu benda-benda yang fitrah tak boleh beritahu, macam hari akhirat, syurga, neraka, ataupun benda-benda sifat Allah. So kita tak perlu nak berspekulatif. Kalau kita guna falsafah, kita guna benda lain, kita akan spekulatif macam-macam. So dia akan jadi apa ni, ada kalangan soalan kemudian ni Ustaz kan, disebabkan dia kena berspekulatif ni, ada yang berpandangan apa ni, saya dengar Syairah kata melihat Allah ni nanti ada yang kata ada image kat mata, ataupun ada yang kata hanya ilmu je. Melihat kebesaran Allah itu adalah melihat Allah. Dia takwil kat atas tu. Apa pandangan Ustaz mengenai pendapat dua pendapat berbeza ni? Di sini ada masalah. Okey, masalah dia ada 3. Satu, mengikut ahli Mu'tazilah. Mu'tazilah kata tak boleh tengok Allah lah. Tak boleh tengok Allah. Sebab tak ada apa yang nak ditengok pun pada Mu'tazilah. Allah tidak ada pada arah, Allah tidaklah ada di dalam alam ini, terpisah langsung daripada Allah, tidaklah di dalam dan tidaklah di luar alam. Sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala ni pun depa kata tak ada. Jadi tak ada apa yang boleh dilihat. Tak ada apa. Yang ada hanyalah sifat wujud tu tak boleh dilihat, dan sifat-sifat lain ni maknawi kesemuanya. So Mu'tazilah kata tak bolehlah tengok Allah Taala. Mu'tazilah. Para a'immatus salaf, macam saya sebut tadi, dalil nas Nabi SAW sebut dalam hadis ketika mentafsirkan Al-Quran, innakum satarawna rabbakum kama tarawnal qamara lailata badr. Kamu akan melihat Tuhan kamu sebagaimana kamu melihat bulan bulan di malam Badar, bulan yang penuh. Jadi, para salaf pegang nikmat paling besar Allah Subhanahu Wa Taala akan bagi kepada makhluk nanti di akhirat, kamu akan lihat Tuhan kamu. Dan kamu akan berbicara dengan Tuhan kamu, melainkan kaum-kaum yang Allah Ta'ala kata kamu takkan berbicara dengan Allah Ta'ala, itu dalam hadis yang lain. Jadi salah berpegang sebagaimana disebutkan. Macam mana melihat Allah? Melihat Allah, Allah sebut sebagaimana kamu akan melihat Allah betul-betul. Dengan mata kamulah kamu melihat Allah Subhanahu Wa Ta'ala di akhirat kelak. Salah pegang begitu. Asy'ariyah ada satu masalah di sini. Ini antara yang Asy'ariyah menerima hadis-hadis tentang melihat Allah Subhanahu Wa Ta'ala di akhirat. Dan juga ayat, mereka terima. Mereka terima boleh melihat Allah. Tetapi mereka masih tidak berlepas diri dengan kaedah yang sama yang dipegang oleh Mu'tazilah. Iaitu menafikan Allah Subhanahu Wa Taala di atas arasy, menafikan Allah Subhanahu Wa Taala jihatul ulu, pada jihah yang ulu dan sebagainya. Mereka nafikan semua ini. Tapi apabila menafikan kesemua ini dan nafikan semua ini, apa yang nak dilihat tu? Maka Asy'ariyah mencipta kaedah. Kaedah mereka, tak, yang dilihat bukanlah semestinya yang berada pada arah. Tak semestinya. Tetapi yang dilihat itu semua yang wujud boleh dilihat pada Asy'ariyah. Semua yang wujud boleh dilihat. Kalau tersingkap hijab, bolehlah dilihat. Salah kata tak. Kalau nak melihat tu mestilah ada arahnya. Mestilah ada yang dilihat tu, mestilah ada sesuatu yang boleh dilihat. Asy'ariyah kata tak. Dengan wujud telah memadai untuk boleh dilihat.
Jadi dengan atas dasar itu maka katakan Allah akan ciptakan penglihatan di mata. Allah ciptakan penglihatan agar dapat lihat Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi yang dilihat itu apa? Asy'ariyah masih lagi pegang pandangan yang sama. Yang dilihat itu tidak bertempat, tidak di dalam makhluk, tidak di luar makhluk, tidak bersentuhan dengan makhluk, tidak berpisah dengan makhluk. Maka para orang yang berpegang dengan akidah salaf, apa yang dilihat kalau begitu? Asy'ariyah kata lihatlah, ada yang dilihat. Apa yang dilihat? Yang dilihat tapi tidak bertempat, tidak di dalam makhluk, tidak di luar makhluk, tidak bersentuh, tidak berpisah dengan makhluk. Apa yang dilihat? Dilihatlah. Mu'tazilah pula kata kalau macam tu tak lihatlah. Asy'ariyah kata tak, kami tak sama dengan apa, kami kata lihat. Mu'tazilah kata kami kata tak boleh tengok Allah sebab Allah tidak bertempat, tidak di dalam, tidak di luar, tidak bersentuh, tidak berpisah, sebab tu tak boleh tengok. Asy'ariyah kata walaupun begitu tetap boleh tengok. Jadi kaedah yang dipegang oleh para a'immatul asy'ariyah mutaakhirin, mereka pegang kaedah semua yang wujud itu boleh dilihat dan boleh didengar. Bukan sahaja suara yang boleh dilihat. Bukan sahaja gambar yang boleh bukan sahaja suara yang boleh didengar, bukan sahaja gambar yang boleh dilihat. Ada suara yang boleh dilihat, ada gambar yang boleh didengar. Jadi wujud telah cukup untuk menjadikan sesuatu itu boleh didengar dan boleh dilihat. Jadi tapi mazhab-mazhab lain semua kata tak, lihat ni mestilah ada sesuatu yang boleh dilihat pada arah tertentu. Mereka guna nas. Nabi kan boleh lihat dalam solat, Nabi SAW lihat saf di belakang. Ya, tapi ada arah. Arah tu di belakang tu. Lihat, mesti ada arah tertentu. Kalau bukan di depan, di belakang. Bukan di belakang, di tepi. Tapi kalau menafikan ke semua arah, tapi tetap kata boleh dilihat, ini pandangan yang salaf tak pegang begitu. Mu'tazilah pun tak pegang begitu. Dia pandangan yang duduk di tengah-tengah. Dan dilihat dengan mata. Kata mereka dilihat dengan mata. Melihat dengan mata memerlukan kepada sesuatu yang dilihat, yang di luar daripada mata. Di luar. Yang tidak bercantum dengan mata, yang berpisah daripada mata. Perlu kepada itu. Kalau tidak nak tengok macam mana? Asy'ariyah kata tak boleh dilihat meskipun Allah tidak disifatkan di dalam ataupun di luar ataupun bersentuh ataupun berpisah. Ini satu benda yang agak ajaib, tapi ala kulli hal para a'immatul asy'ariyah mereka tak samalah dengan Mu'tazilah yang membantah terus melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Mu'tazilah kata ini pandangan yang lebih dekat dengan Mu'tazilah, ilmu sahaja, tak ada pun lihat ilmu. Jadi senang cerita ginilah. Bila kita kata berpegang dengan akidah salaf, kita berpegang bahawa salah satu nikmat besar yang Allah Subhanahu Wa Taala akan bagi kepada kita di akhirat kelak. Mudah-mudahan Allah kurniakan kepada kita dapat melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana Allah Taala kita tak tahu. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala kata kita akan lihat Allah Subhanahu Wa Taala. Dia bukan tentang ilmu sahaja bertambah. Dia bukan tentang makhluk yang pergi melekat dekat depan mata kita tu. Tak, bukan. Bukan something yang dicipta di depan mata kita. Bukan something yang diproject di depan mata kita. Tak. Tapi kita akan melihat, yang dilihat itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang kita pegang. Wallahu ta'ala a'lam. Sempat lagi Ustaz soalan? Last boleh kot, satu. Boleh Ustaz Saya pilih soalan ni. Apa ni, ada orang kata percanggahan Ustaz antara Allah kat atas aras, nuzul dengan di depan orang solat. Soalan ni masih macam berpusing-pusing lagi, masih orang tak dapat jawapan lagi. Macam mana Ustaz nak bagi jawab macam tu? Okey, orang pernah tanya soalan ini kepada Ishaq bin Rahawayh. Orang tanya kepada dia, macam mana kamu kata Allah Subhanahu Wa Taala turun? Yanzil yas'ud. Orang tanya kepada dia, turun ke, bergerak ke macam mana? Kata Ishaq bin Rahawayh, dia kata kepada orang, kamu percaya tak yang Allah Taala boleh turun dan boleh naik tanpa bergerak? Allah mampu dah buat gitu. Dia berkata mampu. Dia kata mampu. Falima tunkir. Kalau kamu kata Allah Taala mampu, kenapa kamu ingkari? Baik, berbalik kepada soalan ini. Sifat-sifat ini balik kepada bahasa tadi. Apabila Allah Ta'ala kata Allah yanzilu ila sama'i dunia, turun ke langit dunia. Okey, Allah gunakan perkataan turun. Apabila Allah gunakan perkataan ini, perkataan turun kalau dinisbahkan kepada kamu, kepada makhluk, kamu turun, ada cara yang bagi kamu turun. Sebab apabila perkataan itu dinisbahkan kepada kamu, tapi apabila dinisbahkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dia tak sama dengan makhluk. Tak sama. Semua lawazim yang kena pada makhluk tak kena pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang penting, kaedah yang perlu tahu. Oh, jadi bukan turunlah, turun. Majaz, tak, bukan majaz, literally turun. Nak pakai perkataan literal sangat kan? Kalau nak katakan betul-betul perkataan itu bukan majaz, tak, memang turun betul.
Macam mana boleh? Dia tanya, macam mana boleh turun kalau tak meninggalkan tempat? Itu turun bagi makhluk yang kamu mesti tinggalkan tempat kamu. Itu turunnya kamu. Jadi persoalan ini hanya bermula apabila orang mula menyamakan Allah Subhanahu Wa Taala dengan makhluk. Apabila dia samakan Allah dengan makhluk, dia duk bayangkan semua apa yang Allah Subhanahu Wa Taala buat sama macam makhluk buat. Lawazim yang kena pada makhluk kena juga pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak. Akidah para salaf adalah beriman dengan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut. Apa yang Allah sebut itulah yang kita pegang. Turun makhluk dia ada lazimnya, meninggalkan tempatnya, dia turun daripada tempatnya, dia bergerak dan sebagainya. Itu tak terkena pada Allah Subhanahu Wa Taala sebab Allah bukan makhluk. Jadi ini saya rasa perkara ini penting untuk difahami. Ini bukan tentang nak fikir boleh tak berlaku begitu, bukan tentang fikir, tapi ia adalah tentang kamu beriman dengan apa yang Allah Taala sebut. Sama juga balik kepada soalan melihat Allah tadi kan, kalau kita boleh balik kepada soalan sebelum ni, sama juga kamu tak boleh explain bagaimana boleh melihat sesuatu yang tidak ada pada mana-mana arah sekalipun. Akal tak boleh explain. Even dalam mimpi kalau kau nampak sekalipun, ada arahnya. Akal tak boleh explain kamu boleh melihat sesuatu yang bukan di luar, bukan di dalam makhluk, bukan bersentuh, bukan berpisah. Akal tak boleh explain, tapi kamu tetap percaya. Apa bezanya kes ini dengan kes tadi tu? Apa bezanya? Bezanya dalam kes Allah Subhanahu Wa Taala turun, kita berpegang dengannya kerana datang wahyu yang menyebutkan yang sedemikian. Hadis Nabi SAW yang menyebutkan Allah Taala turun. Sebab itu kita pegang. Jadi percanggahan tak ada sebab kita tak menyamakan dengan makhluk. Kita tak samakan dengan makhluk. Betul. Even diorang mengatakan tempat dan masa tu serentak tu sendiri pun sebenarnya diorang bayangkan masa diorang, tempat diorang. So itu menjadikan sebab diorang menolak kaedah makhluk tu sendiri. Soalan last lagi boleh Ustaz? Satu lagi. Saya tak sempat kot dah nak komat dah. Saya kena mungkin kita sambung lain kali kot lah. Kita sambung lain kali. Okay. Saya tutup dengan majlis ni. Saya minta maaf tapi sebab timing tak kena, insyaAllah. Sebab lagi seminit nak komat, jadi kita kena sambung lain kali lah kot, insyaAllah. Terima kasih Fadil, terima kasih soalan-soalan power ini. Tapi saya pun jawab spontan je. Nanti bolehlah kalau sahabat-sahabat yang buat video boleh check balik apa kalau dalil-dalil tu boleh check semula sebutan ke ataupun sumber-sumbernya. Saya pun tak bawa tak fikir untuk jawab dengan detail semua tu. Nanti boleh check balik lah kemudian. Okay, insyaAllah nanti kita jumpa lagi. Kita buat lagi soalan yang lagi detail. Mungkin kita boleh bincang soalan yang macam satu-satu je topik yang kita bincang lebih detail, insyaAllah Ustaz. Okay, boleh insyaAllah. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih yang mendengar juga.